Dalam kita membincangkan bagaimana hendak membina integriti di dalam koperasi, saya rasa kita wajar menyemak apakah punca-punca kemerosotan integriti dalam koperasi. Berdasarkan rekod-rekod pemeriksaan di bawah Seksyen 64 Akta Koperasi 1993 dan siasatan di bawah Seksyen 45 Akta Suruhanjaya Koperasi Malaysia 2007 yang dijalankan ke atas koperasi-koperasi oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia, didapati di antara faktor-faktor yang menyebabkan punca-punca kemerosotan integriti dalam koperasi adalah seperti berikut. Yang pertamanya, disebabkan sikap individu ataupun sikap manusia kurang nilai murni. Contohnya, sikap tamak dan ingin hidup mewah cepat. Dan dengan adanya sikap-sikap sebegini, mereka akan menggunakan kedudukan mereka untuk hidup mewah dengan menggunakan atau menyalahgunakan kuasa mereka di dalam koperasi. Yang kedua, kemerosotan integriti disebabkan tiadanya prinsip ataupun jati diri koperasi. Contohnya, terdapat koperasi yang mengurus gaya syarikat dan aktiviti koperasi, contohnya aktiviti pinjaman, dibuat dengan mengenakan kadar faedah yang tinggi kepada anggota-anggota sehingga membebankan anggota-anggota untuk membayar balik pinjaman mereka. Keadaan ini adalah bercanggah dengan prinsip dan jati diri koperasi dan matlamat penubuhan koperasi, iaitu bertujuan untuk membantu meningkatkan ekonomi anggota-anggota. Yang ketiganya adalah berpunca daripada kepimpinan, iaitu tiada kepimpinan yang kompeten ataupun kurang bertauladan dan adanya kepimpinan yang tidak amanah. Sebagai contohnya, terdapat juga kepimpinan anggota lembaga yang kurang berpengetahuan dalam ilmu-ilmu pengurusan dan juga ilmu perniagaan. Ini hingga menyebabkan terdapat pihak-pihak luar yang mengambil kesempatan di atas aset-aset koperasi yang besar. Terdapat juga kes di mana anggota lembaga mengambil pinjaman daripada koperasi sedangkan mereka tidak layak mengikut aturan-aturan aktiviti pinjaman yang ditetapkan. Terdapat juga yang tidak amanah di mana mereka tidak membayar langsung pinjaman mereka. Yang keempatnya ialah berhubung sistem dan prosedur kerja. Terdapat koperasi yang tidak mempunyai standard operating procedure yang jelas dan terdapat juga lembaga yang tidak membuat pemantauan ke atas aktiviti dan perniagaan koperasi. Yang kelima, struktur organisasi, iaitu tidak terdapat pembahagian tugas yang jelas dan tidak ada kawalan dalaman. Ini menyebabkan timbul ruang-ruang boleh digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengambil kesempatan untuk kepentingan diri. Seterusnya, terdapat juga perkara-perkara yang menyebabkan kemerosotan integriti disebabkan kegagalan mematuhi undang-undang. Terdapat kes di mana anggota lembaga kurang kefahaman mengenai perundangan koperasi, sama ada undang-undang kecil koperasi, akta koperasi, ataupun peraturan-peraturan koperasi 2010 ataupun garis panduan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Ini menyebabkan koperasi telah diuruskan secara tidak berhemat dan bertekun sehingga menjejaskan perjalanan dan kepentingan koperasi. Dan terdapat juga punca kemerosotan integriti yang disebabkan budaya tidak kisah di dalam koperasi, iaitu satu budaya yang negatif, di mana terdapat anggota-anggota yang tidak menghadiri mesyuarat agung tahunan koperasi bagi tujuan untuk melihat, menilai dan mengawal perjalanan koperasi. Dan ada juga anggota lembaga dalam pelaksanaan mesyuarat-mesyuarat lembaga, mereka hanya duduk sebagai anggota lembaga dan tidak memberi sumbangan ataupun teguran jika berlaku sesuatu salah laku ataupun kelemahan-kelemahan dalam pengurusan koperasi. Inilah di antaranya perkara-perkara yang menyebabkan kemerosotan integriti dalam koperasi. Apakah pentingnya integriti?
kalau kita tanya, apakah pentingnya integriti? Dengan adanya integriti di dalam sebuah koperasi, ia akan menyebabkan koperasi diuruskan dengan sebaik dan sepenuhnya berdasarkan peruntukan undang-undang, dan anggota lembaga akan sentiasa melaksanakan arahan-arahan Masyurat Agung dan juga mentadbir dan menguruskan perjalanan koperasi mengikut undang-undang kecil koperasi. Yang keduanya, aset-aset dan keuangan koperasi akan diuruskan secara teratur, cekap dan berhemat, dan ini seterusnya akan menghindarkan juga kes-kes salah guna kuasa ataupun penyelewengan yang mungkin berlaku dalam koperasi. Yang ketiganya, integriti penting. Sekiranya koperasi ditadbir dan diurus dalam batasan perundangan, maka kejadian-kejadian yang tidak diingini seperti pengurusan yang tidak berhemat, salah guna kuasa dapat dielakkan. Dan akhirnya, sekiranya ada integriti yang tinggi di dalam sebuah koperasi, maka matlamat penubuhan koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup anggota akan dicapai. Dan akhirnya, perkara-perkara yang berkaitan integriti ini, sekiranya gerakan koperasi maju dan berjaya, maka masyarakat akan kagum dan gerakan koperasi akan diyakini sebagai satu vehikel atau mekanisme yang boleh meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Dalam membincangkan integriti, saya kira eloklah kita melihat apakah sebenarnya peranan koperasi dalam ekonomi negara. Seperti yang kita ketahui, koperasi mempunyai sumber yang besar untuk meneroka perniagaan yang berdaya maju dalam arus ekonomi negara. Kalau kita lihat berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia berakhir 31 Disember 2011, terdapat 9,000 lebih buah koperasi dengan anggota melebihi 7 juta orang, dan modal share serta modal yuran berjumlah 100 bilion lebih, dan jumlah perolehan 23.1 bilion, dan gerakan koperasi kita pada tahun 2011 telah mencatatkan keuntungan 2.7 bilion. Jadi berdasarkan statistik tersebut, kita dapat lihat bahawa koperasi mempunyai sumber yang besar untuk digemling bagi menyumbang ke arah dasar, ke arah keluaran negara. Dan di dalam dasar koperasi negara yang direncanakan bagi tahun 2011 hingga tahun 2020, sasaran yang telah ditetapkan ialah koperasi akan menyumbang 5% kepada keluaran negara pada tahun 2015 dan 10% pada tahun 2020. Dan berdasarkan prestasi yang ada pada tahun 2011, gerakan koperasi telah berjaya mengeluarkan dividen berjumlah 870 juta. Dan ini tentunya banyak membantu dalam meningkatkan kesejahteraan hidup anggota-anggota. Dan kalau kita lihat rekod-rekod yang disiarkan di dalam akhbar-akhbar oleh koperasi-koperasi yang berjaya mencatatkan keuntungan, ialah merupakan koperasi-koperasi yang diuruskan dengan ada budaya integriti yang tinggi, pengurusan yang cekap dan inovasi dalam produk atau perniagaan mereka. Sebagai contoh, kita lihat Bank Rakyat pada tahun 2011 telah mencatat keuntungan lebih 2.02 bilion dan telah membayar dividen 15% serta bonus saham 5%. Satu lagi, Koperasi Permodalan Felda Berhad telah membayar dividen 18% pada tahun 2011 yang berjumlah lebih kurang 338 juta. Dan begitu juga Koperasi Angkatan Tentera Malaysia yang telah mencatat keuntungan RM212 juta dan membayar dividen 14%. Jadi kalau kita lihat di sini, jika ada budaya pengurusan integriti yang tinggi, maka sesebuah koperasi itu akan beroleh kejayaan. Dalam kita membincangkan integriti juga, saya suka untuk memaklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan bahawa Suruhanjaya Koperasi Malaysia sebagai badan yang bertanggungjawab untuk membangunkan dan mengawal selia koperasi, mengambil beberapa tindakan untuk meningkatkan integriti dalam koperasi. Di antara tindakan-tindakan yang telah diambil oleh pihak Suruhanjaya Koperasi Malaysia, di antaranya ialah yang pertama, mengadakan program pendidikan kepada anggota lembaga koperasi, jawatan kuasa oleh dalaman dan anggota-anggota. Melalui program-program pendidikan ini, ianya akan mendorong amalan tadbir urus yang baik dan berintegriti. Selain itu, Suruhanjaya Koperasi Malaysia juga
melaksanakan tindakan penguatkuasaan undang-undang melalui aktiviti pemeriksaan, penyiasatan dan pendakwaan. Ini bagi membolehkan mereka-mereka yang melakukan salah laku yang serius diambil tindakan yang sewajarnya bagi tujuan tauladan dan pengajaran kepada pihak-pihak lain supaya sentiasa menguruskan perjalanan koperasi secara berintegriti dan mengikut undang-undang. Suruhanjaya juga telah mengeluarkan berbagai garis panduan yang bertujuan untuk memudahkan urusan perniagaan koperasi dan memastikan ianya dilaksanakan secara teratur. Selain daripada itu, Suruhanjaya Koperasi Malaysia juga mengkaji perundangan dari semasa ke semasa bagi tujuan mengadakan tindakan pencegahan dan menyekat peluang salah laku daripada berlaku dalam gerakan koperasi dan memastikan peruntukan undang-undang yang ada dapat memenuhi cabaran semasa. Kita jumpa kembali selepas ini.